Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam kali ke-40 tahun 2024 dan bagi memeriahkan lagi sambutan berkenaan, sukacita rakyat dan penduduk negara ini supaya sama-sama mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing dan bangunan-bangunan pejabat dan perniagaan serta pemasangan dan penyalaan lampu-lampu cucul di bangunan-bangunan kerajaan dan sektor swasta mulai hari Jumaat 16 Februari 2024 sehingga hari Ahad 25 Februari 2024. Pengiran-pengiran akan mengibarkan bendera peribadi. Orang-orang yang dikurniakan gelaran akan mengibarkan bendera masing-masing dan bagi orang ramai pula akan mengibarkan bendera negara Brunei Darussalam. Pameran Pertahanan Sedunia WDS 2024 edisi kedua sedang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi sehingga 8 Februari ini. WDS 2024 adalah pameran pertahanan dan keselamatan bertaraf dunia yang dianjurkan setiap 2 tahun sekali oleh General Authority for Military Industries GAMI Arab Saudi dan diadakan di bawah naungan penjaga dua masjid suci dan Raja Negara Arab Saudi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Mengetuai delegasi negara Brunei Darussalam ke pameran tersebut yang berhormat Bhinndatul Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pameran dibuka rasmi oleh Duli Yang Teramat Mulia Putra Khalid bin Salman Al Saud, Menteri Pertahanan Arab Saudi, diikuti dengan paparan udara Saudi Hawks, pasukan paparan udara Tentera Udara Diraja Saudi. Sebelum merasmikan pameran berkenaan, Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima menghadap secara berkumpulan menteri-menteri pertahanan yang hadir. Bertemakan Equipped for Tomorrow, pameran tahun ini disertai lebih 750 peserta dari 45 buah negara termasuk Australia, Singapura dan United Kingdom dengan mengetengahkan teknologi masa depan yang membentuk industri pertahanan dan keselamatan serta menampilkan perkembangan teknologi global terkini dalam 5 domen utama iaitu keupayaan darat, maritim, udara, angkasa dan keselamatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga menghadiri Forum Kepimpinan Pertahanan Masa Depan yang diadakan serentak dengan WDS 2024. Forum menekankan kepentingan kerjasama antara sektor awam, swasta, komersial dan teknikal di peringkat kebangsaan dan antarabangsa dalam pembangunan teknologi. Kementerian Keuangan dan Ekonomi petang kemarin mengadakan sesi muzakarah bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sesi muzakarah diadakan di Kementerian Keuangan dan Ekonomi. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Selain berbincang serta bertukar-tukar pandangan dan pengetahuan secara konstruktif dalam mencapai objektif yang sama dalam memajukan ekonomi negara melalui perbelanjaan negara yang relevan dan berdaya tahan, sesi muzakarah juga mendengarkan inisiatif dan pencapaian Kementerian Keuangan dan Ekonomi bagi tahun 2023. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi dan Pengiran Datin Seri Paduka Haji Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Keuangan dan Ekonomi Fiskal. Rombongan Ahli Majlis Mesyuarat Negara juga mengadakan sesi muzakarah bersama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata, kerjasama semua pihak secara kolektif diperlukan untuk menghadapi cabaran semasa dengan mengambil kira perubahan trend ekonomi global. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menyedari akan cabaran mengekalkan kestabilan ekonomi dan mencapai pertumbuhan mampan bagi sektor-sektor utama iaitu pertanian, perikanan dan perhutanan serta pelancongan. Semasa sesi itu juga Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga mengongsikan mengenai hala tuju strategik dan fokus utama dalam meningkatkan keluaran industri serta pencapaian dan sasaran keluaran sektor kementerian berkenaan. Sesi muzakarah yang dihadiri oleh ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Universiti Teknologi Brunei UTB dan Unified National Networks UNN menjalin kerjasama dalam memperkenalkan pendidikan holografik HoloEd Proof of Concept POC
Ia menjadi revolusi lanskap pendidikan dengan memperkenalkan pengalaman pembelajaran melalui teknologi holografik yang dikuasakan oleh ARHT Media. Kerjasama dimetrai melalui pertukaran memorandum persefahaman di Expo Pengajian Tinggi di Bridex Cerudong baru-baru ini. Menyaksikan pertukaran MOU yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Sementara itu, HoloEd POC akan berlangsung selama 5 bulan di kampus UTB bermula bulan ini bagi menguji kebolehlaksanaannya dalam lanskap pendidikan Brunei. Maklumat lanjut hubungi UTB bagi mendapatkan slot di cco@utb.edu.pn. Kanser pangkal rahim kebiasaannya dikesan pada peringkat kanser berbeza dalam kalangan wanita di negara ini. Setiap seorang pesakit kanser mempunyai keperluan bagi pemerhatian, rawatan serta bimbingan yang tersendiri. Berita Pagi membawakan perkongsian dua lagi pakar Perubatan Pantai Cerudong Specialist Centre PJSC mengenai perkhidmatan yang diberikan untuk menangani penyakit tersebut. Ikuti laporannya bersama Aisyah Jalali. Ketua Unit Onkologi, Perubatan dan Penjagaan Paliatif Pusat Kanser Brunei, PJSC, menjelaskan rawatan kanser pangkal rahim memerlukan perbincangan dari pelbagai jurusan kepakaran terlebih dahulu. Apa yang sebaik-baiknya ialah tadi semua bermesyuarat yang dipanggil multidisciplinary team, di mana pakar-pakar kanser ada pakar-pakar dari segi pakar sakit puan, pakar X-ray, pakar dari segi patologis yang melihat dari mikroskop dan nurse-nurse tadilah yang spesialis dalam bidang inilah. Kadang-kadang ada yang muda, pesakit-pesakit muda yang umur 30 tahun memerlukan rawatan dari social emotional support, dan dari sanalah tadi terpaksa bekerja sama nurses dan ada allied health professionals, dan kadang-kadang juga pun bekerja sama ustaz-ustazah bagi pesakit-pesakit orang Melayu lah, orang Islam tadi lah. Sementara itu, Ketua Unit Fizik Perubatan PJSC pula mengongsikan jenis-jenis rawatan yang sedia ada di negara ini bagi merawat pesakit kanser pangkal rahim. Biasanya pembedahan dilakukan di hospital utama RIPAS. Kemoterapi, terapi terarah dan imunoterapi ia melibatkan penggunaan ubat-ubatan untuk menghapuskan sel kanser. And lastly, terapi radiasi. Rawatan ini menggunakan radiasi berkadar tinggi, untuk membunuh sel kanser. Dengan perkhidmatan yang diberikan untuk menangani kes-kes kanser di negara ini, jelas menunjukkan usaha kerajaan untuk memberikan penjagaan kesihatan yang lengkap dan menyeluruh. Laporan Aisyah Jailani untuk Berita RTB. Menyentuh mengenai tasbih, pasti lisan dan hati juga turut berzikir, memuji Yang Maha Kuasa. Bahkan apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil bertasbih, ia mampu memberikan ketenangan dan pancaran cahaya di jiwa raga serta menghilangkan segala resah gelisah dalam menjalani kehidupan. Prinsip inilah yang dipegang oleh salah seorang pengusaha pembuatan tasbih tempatan. Zulfadli Haji Kassim membawakan laporannya. Awang Haji Muhammad Haranadi bin Haji Buntar atau lebih mesra dengan panggilan Nadi sudah berkecimpung dalam pembuatan tasbih lebih 10 tahun. Pada ketika itu, beliau masih bekerja dan membuat tasbih hanyalah sekadar hobi untuk kegunaan sendiri dan diberikan kepada rakan-rakannya. Dan alhamdulillah sesudah itu di mana tu semakin banyak, jadi perkembangkanlah perusahaan ini. Dan alhamdulillah sekarang ni tasbih saya ini bukan saja diminati di dalam negeri, malahan ada juga orang-orang tertentu dari luar negeri buat pesanan tasbih saya ini. Kebanyakan tasbih yang dihasilkan menggunakan kayu-kayuan tempatan yang diperoleh daripada hutan ataupun dibeli di pasaran. Harga yang ditawarkan bagi tasbih yang bercorak bilangan 33 biji dan 99 biji berbeza mengikut ukuran dan jenis kayu yang diinginkan oleh pelanggan. Awang Nadi turut membuat tasbih berkonsepkan
bendera Palestin. Bila krisis Palestin bermula, semua orang berasa simpati dengan rakyat Palestin. Dan saya pun terfikir kita cuba membuat tasbih yang berkonsepkan bendera Palestin. Jadi dari sanalah, dan saya pun menjual tasbih itu orang sambil beramal. Beliau juga mendapat amal pasal sebagian daripada hasil jualan pembeli itu saya termakan untuk kegunaan rakyat Palestin di Gaza. Awang Nadi berharap agar tasbih yang dihasilkannya terus mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai, sekaligus dapat memperluaskan perniagaan beliau ke pasaran luar negara. Antara fungsi tasbih adalah dapat memberi motivasi pada diri sendiri dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama saat berzikir dalam jumlah bilangan yang banyak. Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Untuk memberikan asas kemahiran dan pengetahuan mengenai pendingin hawa, di samping mempunyai minat dalam bidang tersebut, Pusat Pembangunan Belia menganjurkan program kemahiran artisan. Program tertumpu pada kemahiran asas penyelenggaraan pendingin hawa. Program selama 4 hari itu diisi dengan sesi teori, demo dan praktikal. 16 peserta menyertai program tersebut. Penolong tenaga pengajar Pusat Pembangunan Belia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat kepada para peserta sebagai platform untuk memulakan perniagaan. Alhamdulillah ada yang sudah membuka perniagaan sendiri dan ada juga yang sudah sedia ada perniagaannya tetapi kemari lagi untuk menambah ilmu pengetahuan. Alhamdulillah semua diorang ini sukses, ada yang sudah maju bisnesnya. 17 perusahaan tempatan menyertai satu acara anjuran Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB melalui Darussalam Enterprise DARE dan Bank Usahawan Brunei. Diadakan baru-baru ini di Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Kampung Anggrek Desa. Acara merupakan sesi kolaboratif yang bertujuan menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini. Pengisian acara termasuk taklimat mengenai rangkaian produk dan perkhidmatan keuangan bank usahawan bagi membantu PMKS menerokai pilihan pembiayaan untuk perniagaan mereka. Juga diadakan sesi konsultasi terbuka. Sebagai usaha kerjasama, bank usahawan akan secara aktif merujuk penerima pembiayaan untuk menyertai pelbagai program yang ditawarkan oleh DARE. Pendekatan tersebut bagi memastikan PMKS tidak hanya mempunyai akses kepada sokongan keuangan tetapi juga mendapat daripada pelbagai inisiatif pembangunan DARE. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan mengenai jumlah terkini syarikat pelancongan yang diberi kebenaran untuk mengendalikan perkhidmatan pakej umrah menggunakan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 2024 Masihi ialah sebanyak 21 buah syarikat. Dari jumlah tersebut, hanya 8 syarikat sahaja dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan pakej haji dan pakej umrah menggunakan visa umrah dan visa pelancong Arab Saudi bagi tahun 1443 Hijrah hingga 1445 Hijrah. Senarai syarikat berkenaan boleh diperoleh melalui laman sesawang rasmi Kementerian Hal Ehwal Agama atau berhubung terus ke Jabatan Urusan Haji di talian 2384478 atau email juh.kheu@mora.gov.bn. Orang ramai yang berhasrat untuk menunaikan ibadat haji atau umrah boleh berhubung terus dengan syarikat-syarikat yang dibenarkan untuk mengendalikan perkhidmatan tersebut. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan IBE melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Keuangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian ke atas alat sukatan jenis pam minyak di 2 buah stesen minyak bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi. Hari ini, kerja pemeriksaan dan penelitian akan dijalankan di syarikat stesen minyak Ikatan Teluk Mewah. Manakala esok 7 Februari di syarikat stesen minyak Masjuri. Bagi keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta tenaga kerja yang terlibat, stesen-stesen minyak tersebut akan ditutup sementara dengan anggaran pelaksanaannya sekitar 2 jam.